Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi kita pada hari ini dengan kisah yang seterusnya, kisah para sahabat radhiyallahu anhu. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang seorang sahabat Ansari radhiyallahu anhu yang merobohkan bangunannya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semasa dalam perjalanan, baginda sallallahu alaihi wasallam nampak satu bangunan berbentuk kubah yang dibina tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Seorang sahabat Ansari telah membina sebuah kubah." Mendengarkan jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terdiam. Selang beberapa lama kemudian, sahabat Ansari itu datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah memberi salam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjawab salam itu. Sahabat itu memberi salam bagi kali kedua dengan anggapan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sedar akan kehadirannya. Pada kali ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpaling dan tidak menjawab salamnya. Bagaimana mungkin beliau dapat menanggung keadaan yang sedemikian? Lalu beliau telah menyoal dan menyelidik dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang ada di situ. Hari ini aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangannya daripadaku. Adakah apa-apa yang tidak kena? Mereka menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Dalam perjalanan, baginda sallallahu alaihi wasallam ternampak kubahmu. Lalu bertanya, "Kepunyaan siapakah kubah ini?" Mendengarkan kenyataan tersebut, Ansari itu terus pergi dan memecahkan kubahnya dan meratakan runtuhan itu ke paras bumi sehingga tidak tertinggal sebarang kesan lagi, dan beliau pun tidak pergi memberi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari, secara kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui jalan tersebut pada kali yang lain, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa kubah itu tiada lagi di situ. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun lalu bertanya tentang kubah itu. Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, sahabat Ansari itu telah menceritakan bahawa Tuan telah memalingkan wajah Tuan daripada beliau beberapa hari yang lalu. Maka kami menyatakan bahawa Tuan telah nampak kubah itu. Maka beliau terus pergi memecahkan kubah itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, setiap bangunan menjadi beban ke atas seseorang itu kecuali yang dibina kerana keperluan dan terpaksa. Baiklah, keterangan daripada kisah ini. Inilah kesempurnaan cinta. Mereka bukan sahaja tidak sanggup melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, malah mereka juga tidak sanggup melihat sedikit ketidaksenangan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut telah meruntuhkan kubahnya dan telah meruntuhkan kubah itu tidak pula beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata dengan bangga, demi kerana kesukaan Tuanlah saya telah merobohkan kubah itu. Sebaliknya, secara kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu apabila baginda sallallahu alaihi wasallam lalu di situ. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tidak suka mensia-siakan wang ringgit untuk bangunan. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Malah rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun hanya dibuat daripada dahan-dahan tamar dan ditutup dengan lansir-lansir daripada guni supaya pandangan-pandangan asing tidak menjala ke dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekali Rasulullah SAW telah pergi bersafar. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha telah mendapat sedikit wang, maka beliau telah menukarkan dinding guni dengan bata-bata yang belum dibakar. Setelah pulang, Rasulullah SAW telah memerhatikan dan kemudian bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bertanya, "Apakah yang telah kamu lakukan ini?" Beliau menjawab, "Saya takut akan ternampak aurat."
Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk perbelanjaan ialah perbelanjaan seseorang ke atas bangunan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya dan ibu saya membetulkan dinding yang telah rosak. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah datang memerhatikan lalu bersabda, maut adalah lebih hampir daripada kejatuhan dinding ini. Masya Allah. Supaya apa yang kita dengar hari ni dapat kita amalkan, kita ambil pengajaran daripada kisah ini dan kita sampaikan kepada orang yang lebih. Kita sampaikan kepada orang yang tidak ada di sini, orang yang tidak mengetahui tentang kisah ini. Baiklah, insya-Allah kita berjumpa lagi pada kisah-kisah yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih kerana mendengar.